Okey, apa khabar semua? Okey, terima kasih. So, nama saya Mister Woon. So, saya akan hari ini akan kongsikan tentang vaksin. Kenapa? Sebab sekarang vaksin boleh dikatakan menjadi satu buah mulut yang sangat hangat di kalangan rakyat Malaysia, betul tak? Semua orang berebut-rebut nak dapatkan vaksin, tapi bukan semua orang boleh dapatlah. Sebab sekarang kita masih dalam fasa kedua untuk suntikan vaksin. Dan ramai lagi walaupun frontline saya pun tengah belum ada yang dapatkan vaksin. So sekarang banyak masalah atau banyak berita-berita yang kita dengar tentang kebaikan dan keburukan ataupun kesan sampingan negatif ke positif daripada berbagai jenis vaksin. So banyak orang sudah tanya, apakah vaksin yang paling bagus? Apakah vaksin itu selamat? Dan apakah vaksin yang boleh kita ambil pada masa ini? Tapi sekarang kenapa dia tiba-tiba telah menjadikan satu bom bulan sangat hangat dan sangat panas di Malaysia, sebab sekarang kita memang tahu dan kita boleh nampak bahawa di Malaysia sekarang kita punya kes COVID hari demi hari banyak meningkat, betul tak? Semenjak dulu mungkin tahun lepas, cuba impas kembali tahun lepas pada masa ini pada hari yang sama tahun lepas mungkin kita hanya berpuluh-puluh kes sahaja, tetapi hari ini dalam bulan ini sahaja kita punya kes COVID sudah menangkap banyak kepada 6,000 lebih, 70,000 lebih, sekarang pun 8,000 lebih, sehingga kita hampir cecah kepada 10,000 kes dalam satu hari, dan secara keseluruhan Malaysia telah mempunyai 600 lebih kes positif dan kematian kes pun banyak juga, 3,200 lebih kes kematian telah terjadi di kalangan rakyat Malaysia. Dan sekarang lagi dahsyat ialah Malaysia bukan saja mendapat kes yang banyak, bukan saja di Asia Tenggara, tetapi di seluruh dunia. Secara beratnya, setiap satu juta penduduk kita dapat 230 orang akan dijangkit oleh penyakit COVID ini. Maksudnya apa? Maksudnya kita bukan saja menjadi tempat pertama di Asia Tenggara, tetapi di seluruh negara, di seluruh dunia. So menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat berbahaya dan sangat berwabak dengan pandemik ini, dan ini merupakan satu tanda yang sangat membimbangkan, satu fenomena yang sangat membimbangkan kita semua orang. Dan pada permulaannya sebenarnya rakyat Malaysia bukan semua orang terima vaksin. Ada yang juga tolak vaksin, ada yang juga ada rasa risau terhadap vaksin. Dan menurut satu kajian, sampai sekarang pun bukan 100% rakyat Malaysia terima vaksin, dan kebanyakan ia masih lagi risau tentang vaksin. Apakah ia selamat, apakah ia akan memberikan kesan sampingan yang sementara sahaja atau berikan kesan sampingan yang secara berpanjangan hidup kita kalau kita terjangkit penyakit tersebut. So sekarang saya percaya ramai orang sudah menaruhkan harapan yang tinggi kepada vaksin. Sudah start nak tanya, apakah vaksin yang paling berkesan? Ataukah kita memang akan selamat selepas vaksinasi, selepas suntikan vaksin, ataukah kita betul-betul akan menjadi bebas daripada virus tersebut? Ataukah kita memang boleh kembali ke kehidupan normal yang sebelum pandemik ini terjadi? Tapi pada permulaannya, starting kita perlu tahu apakah itu vaksin. So vaksin ini sebenarnya ialah virus atau kuman yang kita suntik dalam badan kita supaya dia boleh mengaktifkan imun sistem badan kita, menghasilkan antibody yang tertentu untuk melawan virus tersebut. So vaksin ini sebenarnya adalah banyaklah bertahun-tahun sudah guna di seluruh dunia. So anda tak perlu risau. Tetapi setiap vaksin pun ada kebaikan dan keburukan dia, atau kita katakan kelemahan dia. Tambahan lagi, virus COVID-19 ini merupakan satu virus yang baru. So vaksin yang dikeluarkan pun vaksin yang baru juga. So setakat ini Malaysia telah import 5 jenis vaksin. Antaranya yang paling terkenal ialah Pfizer, yang di mana dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Kedua, AstraZeneca, dikeluarkan oleh England, yang memang berupa-rupa orang nak dapatkan ni. Ataupun kita ada Sputnik V5 daripada Russia, daripada negara China kita ada Sinovac dan CanSino. So kelima-lima vaksin ini memang akan diimport oleh Malaysia, dan antaranya 3 jenis
itu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac sekarang sudah start suntikan di kalangan rakyat Malaysia. So sekarang ramai orang tertanya sebab ketiga-tiga jenis vaksin ini mempunyai teknik yang berlainan dan juga mempunyai kebaikan kelemahan yang tersendiri dan tertentunya. So sekarang mari kita tengok dan mari kita kongsikan sedikit apakah kebaikan dan teknik yang digunakan dalam vaksin-vaksin tersebut. So yang pertama, teknik pertama kita panggil teknik mRNA. Ini merupakan teknik vaksin yang terbaru di pasaran sekarang. Ini merupakan satu teknik yang secara officialnya digunakan dalam vaksin. So Pfizer lah, produk Pfizer menggunakan teknik tersebut. So mRNA, M ini bermaksud messenger atau kita katakan penghantar. Dia bertanggungjawab untuk menghantar satu kod genetik kita panggil blueprint yang boleh diterjemah oleh sel untuk menghasilkan antibody. Tu RNA ini ialah kod genetik tentang virus. So kita hantarkan satu blueprint, kita hantarkan satu message ke dalam badan supaya badan kita boleh bertindak menghasilkan antibody terhadap virus tersebut mengikut apa yang blueprint ini bagi maklumat dia. So kelebihannya ialah ini merupakan satu teknologi yang agak canggih dan ia boleh memberikan satu tindak balas yang sangat efektif dan sangat cepat terhadap berbagai jenis virus yang dimutasi daripada COVID-19 ini. Sebab sekarang yang ditahu kita memang terdapat berbagai jenis varian virus dalam muncul. So mRNA ini kelebihannya ialah dia boleh bertindak dengan cepat untuk menghasilkan antibody yang baru untuk menentang berbagai jenis mutasi virus tersebut. Tetapi kelemahan dia juga ada. Disebabkan vaksin ini, teknologi ini agak baru. So dia perlu dalam simpanan yang sangat rendah sebab RNA dia sangat-sangat sensitif kepada suhu. So ia perlu simpan dalam suhu yang sangat-sangat rendah iaitu negatif 70 Celsius. Dan disebabkan dia perlu satu teknologi, kita kan satu device yang simpan mRNA itu, tapi device ini ada sangat-sangat mahal dan bukan semua negara mampu afford untuk membeli dia. Dan ini telah menjadikan banyak negara, terutamanya negara yang mungkin miskin, tidak mampu untuk membeli vaksin Pfizer tersebut. Dan seperti yang saya katakan, Pfizer merupakan satu teknologi yang sangat, mRNA ini merupakan satu teknologi yang sangat-sangat baru. So, adakah ia betul-betul memberi kesan yang baik? Ini memerlukan data jangka masa yang panjang untuk dinilai. Okey, yang kedua, ini teknologi yang lebih tradisional, kita panggil adenovirus technology. So, ini kita masukkan virus COVID ini ke dalam vektor. Dalam vektor ini, sebenarnya vektor ia sejenis virus juga. So, kita masukkan virus ini dalam vektor untuk mengaktifkan badan untuk menghasilkan antibody. Okey, dan kelebihan ialah disebabkan ini teknologi yang agak tradisional, so dia sangat stable dan selamat. Kita perlu simpan dalam suhu yang sangat-sangat rendah. Tapi kelemahan ialah upayaan bertindak balas adalah rendah terhadap virus yang mutant. Kalau varian-varian virus yang lain, mungkin dia perlukan masa yang panjang untuk bertindak balas. Yang ketiga ialah kita katakan panggilnya antivirus. So ini seperti yang kita tahu ialah virus. Terus kita masukkan virus COVID tersebut ke dalam badan. Tetapi virus COVID ini ialah virus yang telah mati. Dia boleh dikatakan dalam bentuk mayat. Tetapi ini masih boleh mengaktifkan tubuh badan untuk menghasilkan antibody. So teknologi ini pun merupakan satu teknologi yang sangat tradisional, selamat dan senang dikawal. Disebabkan itu teknologi, so dia boleh dikeluarkan ke pasaran dengan cepat. Tetapi kelemahannya ialah kalau kita nak membuat satu vaksin dalam kuantiti yang besar, maka kita perlukan masa yang lebih lama kerana kita perlukan masa untuk memupuk binangan virus yang dalam kuantiti yang besar. So kelemahannya lah kita perlukan banyak masa dan juga tindak balas terhadap varian baru pun
agak rendah kalau berbanding dengan teknologi yang lain. So, ini antara tiga teknologi yang digunakan dalam vaksin-vaksin tersebut. Dan teknik ketiga ini Sinovac China punya ialah menggunakan teknologi ini. So, dari tiga teknologi tersebut, masih ada tanya, adakah jenis apa vaksin yang paling berkesan? So, secara keseluruhannya, semua jenis vaksin yang dipasang sekarang semua mempunyai kemampuan yang tertentu untuk membantu mengawal dan penyebaran virus tersebut. Semua ada kesan, tetapi keperkesanan dia adakah 100% ataukah dia memberi perlindungan yang secara keseluruhan adalah satu question. Masih adalah satu question mark, tanda soalan. Kita masih tidak tahu lagi. Sebab semua vaksin tersebut dalam pasaran sudah keluar kurang daripada setahun, tak lebih daripada setahun lebih. So, banyak data lagi kita masih perlu collect, kita masih perlu analisis untuk memberikan satu jawapan yang mungkin lebih muktamad, jawapan yang lebih jelas, lalu kita boleh bagi tahu mana satu yang lebih selamat digunakan. Tapi sekarang kita masih tak tahu lagi apa yang vaksin mana yang satu lebih selamat. So, macam mana? Adakah vaksin ini selamat? Okay. Yang tambahan lagi, sekarang bukan sahaja vaksin ada masalah. Virus ni pun ada masalah. Sebab virus ini kalau dia jangkit pada manusia, tubuh pada manusia, ada yang bergejala dan ada yang juga tidak bergejala. So, manakah yang lebih berbahaya? Bagi mereka yang belum ada peluang untuk suntikan vaksin, kita masih tunggu lagi. So, pada masa itu, mungkin ada yang sudah sembuh daripada COVID-19, di mana sebelum ini dia mungkin dijangkit yang dia tidak ketahui. So, bagi saya, mereka itu mungkin tidak bergejala. So, actually mereka mempunyai kadar jangkitan yang sama. Dan mungkin orang yang tidak bergejala mempunyai kuasa jangkitan dan lebih berbahaya berbanding mereka yang bergejala. Sebab mereka yang ada simptom-simptom, mereka akan kuarantin sendiri. Mereka akan pergi buat swab test, akan buat kuarantin dan sebagainya untuk lindungi diri dan lindungi kawan-kawan atau rakan-rakan sekelilingnya daripada dijangkit. Tetapi bagi mereka yang tidak tahu mereka sudah dijangkit atau tidak, mereka tak tahu, mereka masih jalan sini, jalan sana, mungkin mereka akan bawa virus kepada orang lain. So, katakan orang lain itu, dia imun sistem dia rendah, so apa yang terjadi? Dia akan dijangkit. Dan mereka disebabkan imun sistem mereka rendah, mungkin masa mereka terjangkit, mereka mempunyai simptom yang lebih serius, mungkin perlu masuk dalam ICU dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak bergejala ataupun mereka yang telah secara lakinya sudah sembuh daripada COVID-19 ini, tidak bermaksud mereka akan kekal imun pada jangka masa panjang atau kekal imun pada masa yang seterusnya. Sebab yang kita tahu sekarang memang banyak negara sudah muncul variasi COVID yang berlainan. Kita ada varian Afrika Selatan, kita ada varian England, even varian Malaysia pun ada, yang saya dengar kata pun ada. So, semua varian-varian tersebut sebenarnya dia boleh menjadikan virus tersebut lebih tahan terhadap antibody yang dihasilkan. So, mungkin akan menjadikan vaksin yang dikeluarkan di pasaran sekarang tidak lagi efektif ataupun efektifnessnya akan berkurangan. Contohnya varian Afrika Selatan. So, varian Afrika Selatan ini pada permulaannya dia tidak akan menunjukkan sebarang gejala pada permulaan dia. Tetapi kalau virus ini dia masih dalam tumpang dan dia akan memudaratkan kesihatan seseorang secara mendadak kerana pada permulaan dia mungkin tiada simptom yang sangat ketara. Mungkin juga ada yang hanya batuk atau demam sahaja, tetapi ia tidak mempunyai gejala seperti kehilangan rasa dan bau. Sebab yang kita tahu sekarang COVID-19 salah satu simptom yang sangat ketara ialah kehilangan rasa dan bau. So, katakan orang tu kehilangan rasa dan bau, dia akan suspek adakah dia sendiri akan kena, dia akan pergi buat checking, pergi buat swab test dan sebagainya. Tapi untuk varian Afrika Selatan, disebabkan mereka tiada simptom tersebut, jadi mereka tak rasa sendiri sakit pun. Mungkin sebab batuk dan demam merupakan sakit yang sangat biasa berlaku, betul tak?
So sakit yang biasa berlaku mungkin 1 hari 2 hari sudah sembuh. Tetapi mungkin ini adalah satu tanda juga bahawa mereka telah dijangkit oleh virus yang lain. So ini tidak bermaksud mereka yang mungkin sudah sembuh atau mereka yang tidak bergejala adalah kekal imun sepanjang hidupnya. Dan di Malaysia, 88% kes positif di Malaysia adalah tidak bergejala, hanya simptom ringan sahaja. Maksudnya mereka mungkin hanya sakit demam, hanya sakit tegak, hanya rasa lesu dan sebagainya. Tapi 88 ialah mereka yang tidak bergejala. So kalau katakan 88% ini yang tidak bergejala, mereka tidak pergi buat swab test checking. Maksudnya, ini orang akan membawa virus ke merata-rata tempat dan akan menjangkit orang sekelilingnya. Inilah akan menjadikan satu fenomena yang sangat-sangat menakutkan. So, kebanyakan orang pun rasa COVID ini akan lebih bahaya kepada orang tua kalau berbanding dengan orang muda. Memang secara umumnya memang orang tua mempunyai sistem imun yang sangat dan lebih rendah daripada orang muda sebab metabolisme dia sudah rendah dan tangkasan antibody pun sudah rendah. So memang kalau COVID-19 virus ini jangkit pada orang tua mungkin akan lebih nampak simptom dia dan mungkin ICU kebanyakan pun orang tua juga. Dan orang muda pun disebabkan dia masih muda, usia dia muda lagi, imun sistem badan rendah masih aktif dan boleh menjalankan atau menghasilkan antibody dalam masa yang lebih singkat. Tetapi kita boleh tengok dari jadual ini. Ini adalah jadual statistik yang dikeluarkan oleh KKM menyatakan bahawa sekarang seramai 82,000 kes COVID-19 ini adalah bagi mereka yang orang muda yang usia 17 tahun ke bawah. Walaupun kanak-kanak 4 tahun ke bawah pun ada kes juga. So tapi orang muda kalau ikut teori tadi, orang muda lebih mempunyai kuat imun sistem yang kuat daripada orang tua. Sepatutnya orang muda tak akan dijangkitkan, tetapi tidak. Sekarang 82,000 kes ialah daripada pemuda. Maksudnya lebih kurang daripada 20% daripada keseluruhan 600 lebih kes kan, 600 lebih ribu. So 82 lebih kurang 22%, okey, 22% kes adalah daripada golongan pemuda. Dan sehingga government Malaysia pun telah mengumumkan SOP yang baru di mana dilarang kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan dibawa ke tempat awam kecuali mungkin ada kecemasan atau tujuan tertentu. Sebab sekarang daripada statistik kita memang boleh nampak kanak-kanak, even pun pemuda sekarang pun lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID ini. So bagi mereka yang telah divaksin, adakah mereka akan tidak perlu risau lagi, boleh tak perlu pakai mask, boleh berjalan secara bebas? Jawapannya tidak. Walaupun sudah divaksin, bagi mereka yang sudah vaksin sekarang, tanya diucapkan, tetapi jangan dengan hati. Ia bukan maksudnya anda akan kekal sehat atau akan kekal imun sepanjang hati. Sebab walaupun sudah divaksin, dia tidak memberi perlindungan secara serta-merta ataupun memberi perlindungan yang berpanjangan. Sebab sistem imun pada kita memerlukan masa untuk mentafsir vaksin COVID-19 tersebut untuk bertindak balas. Oleh itu, kebanyakan dia perlu memerlukan masa mungkin 14 hari, ada juga yang perlu masa 28 hari atau yang panjang lagi untuk pada menghasilkan antibody. So, kadang-kadang kita pun tengah kes yang menyatakan bahawa seseorang individu walaupun dia sudah terima vaksin 2 kali sudah komplit, tapi kenapa dia masih terkena virus tersebut? Sebab mungkinlah kemungkinan pesannya ialah badan mereka belum lagi memberi perlindungan yang sebelumnya, dapat memberi perlindungan yang sebelumnya. Walaupun secara umum dia selepas 14 hari, sepatutnya badan individu tersebut akan menghasilkan antibody disebabkan setiap individu mempunyai
tubuh badan kesihatan yang berlainan. Jadi masa untuk menghasilkan atau antibodi yang dihasilkan pun berlainan. Jadi ini tidak bermaksud lepas divaksin adalah kekal sihat. Sebab walaupun secara peratannya vaksin semua jenis vaksin dia menyatakan bahawa boleh memberi perlindungan sebanyak 90%, 90% perlindungan sudah divaksin, tetapi dalam kes yang study sekarang, 1 daripada 20 orang masih boleh dijangkit oleh vaksin virus tersebut. So inilah masalah dia. Setelah divaksin, tapi bukan maksudnya kekal selama-lamanya. Dan kuasa vaksin juga boleh hilang dalam jangka masa tertentu. Secara peratannya efikasi ini adalah 6 bulan hingga 12 bulan menurut WHO yang memberikan satu statistik lah. So vaksin ini dia lebih sama dengan vaksin yang lain. Seperti vaksin hepatitis B dan sebagainya. Ia perlukan dia mempunyai satu tempo kita panggil expiry date dia. Okey, mempunyai tempo expiry date dia. Kalau sudah melebihi expiry date dia, maka kalau maksudnya kuasa antibody sudah tak ada. So pada masa depan mungkin sekarang kita sudah diberi vaksin COVID-19. Tetapi mungkin expiry date dia sudah lepas, kita perlu suntik lagi. So ini pun masalahnya dia. Bukan maksudnya vaksin ini memberi perlindungan yang secara berterusan. So bagaimana kalau kita tidak bergantung pada vaksin? Walaupun kena sudah vaksin pun kena. So apakah cara dia? Okey, senang sahaja. Kalau kita nak meningkatkan nak melindungi badan kita daripada jangkitan COVID, yang penting ialah meningkatkan imuniti badan. Inilah keadaan yang paling penting. So yang kita tahu kalau kita nak meningkatkan imun sistem badan kita, 4 perkara yang kita perlu buat. 1, diet yang seimbang, makan dengan seimbang, makan dengan makanan yang sehat. 2, tidur yang mencukupi supaya kita mempunyai masa rehat yang cukup. Senaman yang mencukupi pun sangat penting untuk mengekalkan keaktifan sel-sel badan kita, mengekalkan keaktifan badan-badan kita yang atau organ-organ yang menghasilkan antibody. Yang kelima, emosi yang positif. Okey, emosi yang positif ini sangat-sangat penting kerana emosi memainkan peranan untuk menentukan sama kita punya badan mempunyai imun sistem yang tinggi. Tetapi yang penting ialah melalui pengambilan suplemen untuk meningkatkan imun badan kita. Ini yang sangat penting. Sebab kalau berbanding dengan diet seimbang, tidur yang mencukupi, senaman yang mencukupi, saya tahu ini semua perkara yang kita semua tahu. Tetapi adakah kita semua mengamalkan tabiat-tabiat tersebut? Okey, apa yang anda makan pagi tadi? Semalam apa yang makan? Tidur yang mencukupi. Adakah anda tiap-tiap hari mempunyai masa tidur yang sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam? Selaman setiap hari ada exercise tak? Atau sekurang-kurangnya setiap minggu 2 kali exercise ada tak? Saya percaya lebih daripada 50% atau 70% orang tak buat sedemikian. Betul tak? Semua orang tak buat sedemikian sebab tabiat kesihatan sekarang, tabiat kehidupan sekarang memang berbeza tiap-tiap individu. Jadi kita tak dapat mengekalkan tabiat yang baik tersebut. Jadi kita perlukan meningkatkan imun badan sistem dengan mengambil suplemen. Ini yang sangat penting. Sebab menurut kajian dalam satu company atau satu grup yang buat kajian, itu kajian permintaan produk suplemen kesihatan di Asia Tenggara sempena pandemik COVID-19 ini. Mereka telah membuat satu kajian. So dalam satu kajian ini, Malaysia secara bangganya mendapat tempat yang ketiga di mana permintaan suplemen dalam pandemik COVID-19 ini telah meningkat sebanyak 600 lebih persen. 600 lebih persen telah meningkat. Maksudnya orang ramai sudah start mempunyai satu fikiran untuk meningkatkan kesihatan, tetapi walaupun mempunyai permintaan yang tinggi, tetapi kenapa masih lagi pandemik ini tidak dapat dikawal? Jawapannya senang, kerana mereka tidak menemui produk yang tepat dan tidak menemui syarikat yang tepat. Pendek kata, mereka tidak
menemui atau mereka tidak kenal lagi masyarakat SNE. Sebab di SNE kita boleh jamin, kita boleh memberikan mereka imun sistem yang sangat-sangat tinggi. Jadi, apakah vaksin yang paling baik? Vaksin yang paling baik ialah sistem imun yang tinggi. Ini barulah vaksin yang terbaik untuk badan kita sendiri, yang merupakan vaksin yang terbaik untuk mengelakkan diri sendiri daripada ancaman virus. Dan saya percaya pada hari ini anda bukan sahaja mendengar perkongsian saya sahaja. Kita akan mendengar banyak lagi testimoni yang mereka dijangkit atau mereka yang tidak dijangkit. Kenapa mereka dapat sembuhkan diri dalam masa yang singkat? Sebab mereka makan produk SNE. So, bagaimana mereka makan, apakah yang dialami oleh mereka, sini akan diceritakan oleh mereka kemudian. Dan apa yang saya nak kongsikan pada hari ini pun sampai setakat ini sahaja. Dan saya harap anda semua boleh menangkap atau dapat menyerap sedikit pun baiklah pengetahuan yang tentang vaksin itu. So, vaksin yang terbaik ialah imun pada sistem kita. Okey, so ini sampai sini sajalah perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.